Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang unit 4 Juara Olahraga dengan tajuknya Lompat Lentang. Bersama saya Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 1.10. Berkebolehan melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul. 2.9. Berkebolehan mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas lompatan. Manakala standard pembelajaran kita adalah 1.10.1. Melakukan lompat tinggi dengan gaya Fosbury Flop dan 2.10.1 mengenal pasti bahagian badan yang terlebih dahulu menyentuh tilam semasa mendarat dalam lompat tinggi dengan gaya Fosbury Flop. Isi pembelajaran kita pada kali ini adalah merujuk halaman 42 dan 43 buku teks Pendidikan Jasmani tahun 6. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis pada halaman 42 buku teks kamu. Kamal, Farid, Ci Jun dan Susila sedang melakukan ansur maju kemahiran lompat tinggi gaya Fosbury Flop. Ansur maju ini ditingkatkan dengan larian landas secara melengkung untuk mendapatkan sudut lompatan. Kemudian mereka melonjak melepasi palang dan berakhir dengan mendarat menggunakan bahagian belakang badan di atas tilam pendaratan. Kamil, Farid, Ci Jun dan Susila mengetahui bahawa sudut lompatan serta lonjakan kaki memberikan momentum lompatan untuk melompat pada ketinggian yang maksimum. Berdasarkan pernyataan yang telah kita baca tadi, perbincangan kita nanti akan merujuk kepada bagaimana lompat tinggi gaya Fosbury Flop dilakukan. Dan yang kedua, sudut lonjakan semasa melakukan lompat tinggi dengan gaya Fosbury Flop. Sebagai permulaan, mari kita kenali terlebih dahulu tentang gaya Fosbury Flop. Sila lihat bahagian informasi di buku teks kamu. Teknik lompat tinggi gaya Fosbury Flop diperkenalkan oleh Richard Douglas Fosbury, iaitu atlet lompat tinggi Amerika Syarikat. Beliau telah memenangi pingat emas acara lompat tinggi di Sukan Olimpik 1968 dengan ketinggian palang 2.21 meter. Ini adalah gambar bagaimana teknik lompat tinggi gaya Fosbury Flop dilakukan. Gaya Fosbury Flop adalah gaya yang paling popular dan berkesan pada masa kini. Mengikut gaya ini, pelompat menuju ke palang dengan membelakangkan palang. Ia merupakan satu teknik baru dalam bidang melompat tinggi, di mana pelepasan palang dibuat dengan bahagian belakang dahulu dan pendaratan dibuat di belakang badan hampir dengan bahagian tengkuk. Dalam gaya Fosbury Flop ini, penujuan larian dilakukan dengan cepat dan beritma. Guna larian 5 hingga 9 langkah dengan 3 langkah terakhir secara melengkung dan pelompat yang melonjak dengan kaki kanan akan berlari dari sebelah kiri, memulakan larian dengan kaki kanan. Pelompat yang melonjak dengan kaki kiri
akan berlari dari sebelah kanan, memulakan larian dengan kaki kiri. Itulah sedikit sebanyak tentang bagaimana gaya Fosbury Flop dilakukan. Sebelum seseorang murid itu berjaya menguasai teknik gaya Fosbury Flop, kita perlu melakukan ansur maju terlebih dahulu, peringkat demi peringkat, supaya akhirnya murid dapat menguasai teknik Fosbury Flop. Gambar ini dapat kamu lihat di buku teks kamu. Ini adalah untuk ansur maju pertama. Berdiri membelakangkan tilam. Angkat kedua-dua belah tangan dan fleksi sedikit lutut. Lonjak dan mendarat dengan bahagian belakang badan. Kamu boleh saksikan gambar untuk mendapatkan gambaran lebih jelas. Langkah ini bertujuan memberi peluang kepada murid untuk menghayati rasa semasa mendarat. Ia bertujuan untuk memberi keyakinan kepada mereka untuk melakukan aktiviti-aktiviti seterusnya. Aktiviti ini diulang beberapa kali untuk menambahkan keyakinan kepada murid. Seterusnya kita akan melihat pula apakah yang perlu dilakukan oleh murid dalam ansur maju yang kedua. Ini adalah gambar yang kamu boleh lihat di buku teks kamu. Sediakan palang seperti dalam raja. Lonjak melepasi palang dan mendarat dengan bahagian belakang badan. Kawal kaki ketika melepasi halangan. Tujuannya supaya kaki kamu tidak terkena pada palang. Naikkan ketinggian halangan. Ulang melonjak melepasi halangan dan mendarat dengan bahagian belakang badan. Murid dikehendaki dan diarahkan untuk membuat lonjakan sedikit. Ia bertujuan untuk mengangkat badan. Peringkat ansur maju ini akan memberi keyakinan semasa membuat lonjakan dengan kedua belah kaki. Langkah ini perlu diulang beberapa kali untuk peneguhan dan menambah keyakinan diri murid. Kita akan melihat pula apakah yang perlu dilakukan oleh murid dalam ansur maju yang ketiga. Gambar ini turut kamu boleh lihat di buku teks kamu. Dalam langkah ini, pelajar diarahkan untuk membuat lompatan yang sebenar. Sebagai bantuan untuk aktiviti dalam langkah ini, satu garisan untuk lari landas dengan lengkungan disediakan. Palang hendaklah berada di paras yang rendah. Ini dicuba beberapa kali. Kemudian, palang akan ditinggikan sedikit demi sedikit sekiranya lompatan berjaya dilakukan. Mari kita lihat bagaimana murid melakukan ansur maju yang ketiga ini langkah demi langkah. Murid perlu lari 3 langkah menuju palang atau halangan. Lonjak dengan kaki dominan. Sekiranya kaki dominan murid adalah kaki kanan, maka murid perlu melonjak dengan kaki kanan. Begitulah sebaliknya jika kaki dominan murid adalah kaki kiri, maka mereka perlu melonjak dengan kaki kiri. Kawal pergerakan badan dan mendarat dengan bahagian belakang badan.
Seperti yang telah cikgu beritahu tadi, sekiranya murid telah melakukan beberapa kali lonjakan ini dan melepasi palang, maka palang boleh ditinggikan sedikit demi sedikit. Tadi kita telah membincangkan tentang bagaimana cara murid boleh menguasai teknik gaya Fosbury Flop ini dengan aktiviti ansur maju. Sekarang kita lihat pula tentang fasa-fasa yang terdapat dalam gaya Fosbury Flop. Terdapat 4 fasa yang perlu dilalui oleh murid sebelum mereka menguasai gaya Fosbury Flop. Fasa yang pertama dikenali dengan lari landas. Yang kedua dikenali dengan fasa lonjakan. Yang ketiga dikenali dengan layangan. Manakala yang terakhir dikenali dengan fasa pendaratan. Apakah yang dikatakan dengan lari landas? Ini adalah fasa lari landas. Pada fasa ini, murid perlu berlari pantas untuk mendapatkan momentum sudut lompatan. Kita lihat pula fasa lonjakan. Pada fasa ini, murid perlu melonjak dengan menolak badan ke atas. Kemudian, mereka perlu ekstensikan tangan mereka ketika melepasi palang. Seterusnya, pada fasa layangan, murid perlu lentikkan badan pada bahagian pinggang. Dan mereka perlu ekstensi tangan mereka selari dengan badan. Dan kita lihat apa pula fasa pendaratan, iaitu fasa terakhir dalam gaya Fosbury Flop. Ekstensi kaki agar tidak menyentuh palang. Jatuhkan bahagian belakang badan di atas tilam pendaratan. Ini adalah keempat-empat fasa yang perlu dilalui oleh murid waktu mereka belajar tentang gaya Fosbury Flop. Mari kita rujuk gambar yang terdapat di buku teks kamu ini dan kita akan lihat apakah tips yang cuba disampaikan oleh peserta yang mengambil bahagian dalam acara lompat tinggi ini. Apa katanya? Angkat kedua-dua belah tangan ke atas dan mendarat dengan bahagian belakang badan. Untuk gaya Fosbury Flop, murid akan mendarat dengan bahagian belakang di atas tilam pendaratan. Walaupun kelihatan sukar untuk dilakukan, namun latihan ansur maju yang dibuat pasti akan memberi keyakinan kepada murid untuk melakukannya. Ya, berdasarkan aktiviti ansur maju yang telah kita lakukan tadi dan fasa-fasa yang perlu dilalui oleh murid, maka cikgu percaya akhirnya murid akan dapat menguasai teknik gaya Fosbury Flop dalam acara lompat tinggi. Sebelum mengakhiri perbincangan kita pada kali ini, cikgu mahu kamu merujuk ke bahagian panduan keselamatan yang dinyatakan dalam buku teks kamu tentang acara lompat tinggi. Yang pertama, pastikan mendarat di atas tilam pendaratan yang tebal dan lembut yang mampu menyerap hentakan beban dengan baik. Untuk menjalankan aktiviti lompat tinggi, pastikan peralatannya lengkap dan selamat, terutama tilam pendaratan. Tilam pendaratan perlu tebal dan lembut
supaya tiada kecederaan berlaku kepada murid-murid yang menyertai acara lompat tinggi. Yang seterusnya, nombor 2, gunakan tali getah bagi menggantikan palang besi untuk menambahkan keyakinan diri dan mengelakkan kecederaan. Dalam acara lompat tinggi, biasanya palang besi akan digunakan sebagai salah satu halangan yang perlu dilompat oleh murid. Bagaimanapun, sebaiknya pada peringkat awal, gunakan tali getah untuk menggantikan palang besi. Ini adalah untuk membolehkan murid atau untuk menambahkan keyakinan diri kepada murid untuk menyertai acara lompat tinggi. Cikgu ingin menambah satu lagi tentang langkah keselamatan yang perlu diambil apabila kita menjalankan acara lompat tinggi. Tempat untuk latihan perlu dipastikan selamat. Pilih tempat latihan yang selamat dan perlu ada kawalan di sekeliling kawasan lompatan. Ini untuk memastikan tiada murid lain yang lalu lalang ketika peserta membuat lompatan. Paling penting, pastikan sentiasa ada guru yang mengawasi latihan kamu. Ya, ini adalah satu perkara yang amat penting. Ya, apabila kamu melakukan apa saja aktiviti di padang, perlu ada guru yang memantau aktiviti kamu di padang. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita tentang acara lompat tinggi dengan tajuknya lompat lentang. Perbincangan kita tadi adalah menggunakan rujukan buku teks Pendidikan Jasmani tahun 6 halaman 42 dan 43. Semoga apa yang disampaikan tadi akan memberi manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Sekian. Terima kasih.